Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Azza fi'ulah yang telah mengurniakan peluang kepada kita pada pagi ini untuk meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan Islam dan isu semasa, dan kita masih lagi pada muqaddimah berkenaan dengan tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah kita bahaskan pada kelas yang lepas kesalahan memahami tiga konsep yang besar dalam tauhid, terutamanya dalam kalangan ahli kalam, dan lebih dahsyat lagi ialah ahli falsafah, membawa kepada kepincangan dalam mempraktiskan tauhid, sehingga berlakunya penyerapan amalan-amalan sungsang dalam masyarakat Islam yang bercanggah dengan tauhid sebenarnya, sehingga kan sesuatu yang sepatutnya ianya adalah syirik yang jali, yang terang, berubah menjadi khafi, bahkan sangat khafi. Orang Islam hari ini mungkin lebih kenal riya berbanding dengan penyembahan kubur. Bila kita dengar orang sebut tentang syirik, yang banyak dibahaskan ialah menjaga amalan daripada riya. Jangan ujub, jangan takabur. Tanpa kita menafikan, ia memang satu elemen yang sangat penting dalam tauhid. Menjaga hati kita daripada takabur, menjaga jiwa kita daripada ujub, menjaga kita daripada sum'ah, daripada riya. Ini semua adalah syirik khafi. Tanpa kita menafikan status yang telah diberi oleh Nabi SAW. Nabi kata, akhwafu ma akhafu alaikum ar-riya. Benda yang paling aku takut kena kamu riya. Nabi kata, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Benda yang paling aku takut kena pada kamu ialah syirik kecil, syirik asghar. Fasu'ila anhu faqala riya. Ditanya kepada Nabi apakah benda itu, Nabi kata riya. Ya, memang riya adalah perkara yang sangat bahaya bagi amalan. Tetapi lebih bahaya lagi kalau riya pun dah bahaya, sedangkan orang yang riya, orang mukmin, orang yang memang beriman, yang memang bukan munafik, jika berlaku padanya riya itu datang secara rintangan. Kerana asal bila dia beribadat kerana Allah. Tidak ada orang yang memang benar-benar beriman, yang memang Muslim, yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, percaya Muhammad Rasulullah, dia memang beribadat daripada awal A to Z. Riya tak mungkin. Itu hanya berlaku pada orang munafik yang memang pura-pura Islam. Orang mukmin, dia memang kok mana pun bila dia dengar azan, dia bangkit solat dia kerana Allah Ta'ala. Tapi riya tu datang tengah-tengah. Mungkin sebab ada orang jadi makmum, maka dia rasa dia nak sedapkan suara, atau pada orang tengok dia semayang, maka dia pun baca surah panjang asal nak baca surah pendek. Ya, itu mungkin berlaku. Nas'alullah al-afiyah. Kalau itu pun sudah dihukum syirik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apatah lagi yang memang daripada asal menyembah selain Allah Ta'ala, kan? Tapi bagaimana perbuatan itu menjadi tersembunyi, jadi khafi, jadi tersembunyi, sedangkan dia adalah syirik akbar, tapi jadi khafi. Kan? Seorang dikeliru, syirik khafi, syirik jali, syirik akbar, syirik asghar. Syirik akbar dengan asghar dari sudut hukum, ini yang penting kita kena tahu. Adapun jali dengan khafi, ini dari sudut syirik itu adakah dia jelas atau tak jelas. So itu subjektif, balik kepada keadaan. Macam kita sebut tadi, sekarang syirik kubur sudah menjadi khafi, walaupun dia akbar. Khafi sebab banyak syubhat. Orang Islam dah tidak seperti zaman Nabi SAW, zaman tabi'in, zaman Khulafa Rasyidin, zaman dahulu sebelum kerajaan Fatimiyah. Syirik kubur ni benda yang jelas bagi orang Islam. Hanya bila Fatimiyah mula menggagaskan penyembahan kubur,
Kemudian daripada Syiah dia meresap masuk ke dalam Sufi, lalu si tasawwuhatul wujud, barulah dia menjadi khafi, tersembunyi. Tapi dia syirik akbar. Kan? Ini benda yang kita kena bagikan perhatian. Kalau kita tengok konsep ilah daripada ta'rifan ilah yang tersalah, walaupun tidak semua ahli kalam bersetuju mengatakan bahawa ilah itu maknanya adalah maha pencipta, yang maha berkuasa saja. Tapi itu adalah pandangan majoriti ataupun pandangan resmi mereka. Memang ada sebahagian ulama ahli kalam sendiri, bila mereka sebut, mereka ada yang ada kesedaran, mereka sebut yang makna ilah ialah al-ma'bud. Even Al-Bajuri istidrak atas As-Sanusi. Bila Sanusi kata ilah ialah al-mustaghni an kulli ma siwa, al-muftaqiru ilaihi kullu ma siwa. Makna ilah ialah yang tidak berhajat kepada selain dirinya, dan semua selain dia berhajat kepadanya. Sebab tu dalam orang mengaji sifat 20 dulu, makna la ilaha illallah, dia sebut, dia kata la ilaha illallah la mustaghni an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma siwahu illallah. Siapa yang dulu ngaji kitab nama Sanusi, dia ajak kita lah. Tidak ada yang kaya dengan dirinya sendiri dan selain dirinya berhajat kepada dia, maksudnya makhluk semua berhajat kepada dia, kecuali Allah. Sedangkan ini adalah sifat rububiyah, bukan uluhiyah. Kan? Tetapi dia melazimkan uluhiyah. Dia yang menuntut kepada uluhiyah, yang membawa kepada uluhiyah. Tapi itu adalah khasais rububiyah. Okay? Sebab sekarang ni orang musyrikin, dia semua berhala, dia tetap kata Allah Ta'ala Maha Kaya. Betul orang musyrikin kata, kami tak nazar untuk Allah, kami tak sembelih korban untuk Tuhan, kami sembelih korban untuk berhala. Sebab Tuhan kaya, dia kata tak payah, Tuhan tak berhajat kepada sembelihan. Dia kata berhala miskin. Dia pun tahu berhala miskin, dia kata berhala tak ada benda, dia kata. Kan dalam talbiyah dia pun dia sebut la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Semua yang berhala tu ada milik engkau ya Allah. Dia pun mengaku. So kalau sekadar kita kata la ilaha illallah mustaghni an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma siwa illa Allah, ini Abu Lahab, Abu Jahal pun tahu. Kan? Kalau itu maksud Nabi bila dia kata dekat mereka la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, Abu Lahab kata, nothing new Muhammad, la jadid. Kata orang benda baru, kami nenek moyang kami semua kata benda ni. Kan? Tak ada siapa yang daripada orang musyrikin yang kata berhala dia kaya dengan sendirinya, tak berhajat. Semua kata berhala adalah hamba Tuhan. Jadi ta'rif ilah itu Bajuri sendiri istidrak. Dia kata hakikatnya ini adalah kelaziman daripada sifat Tuhan sebagai al-ma'bud. Hari ini ada di kalangan ahli kalam mutaakhirin juga yang sedar bahawa ini adalah satu kesilapan dan bercanggah dengan konsensus lughah, konsensus ahli tafsir, konsensus ulama salaf. Ya. Dan bagus kita tahu benda-benda macam ni supaya kita boleh bantah mereka. Di antara kaedah yang paling ampuh untuk kita bantah golongan ahli kalam dan falsafah ialah dengan kita melihat kepada percanggahan pendapat dalam kalangan mereka dan kita tengok pandangan yang benar yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, jadikan hujah. Sebab ada orang macam kata Syekhul Islam bin Taimiyah, dia lebih kepada tokoh. Suatu Syekh Muhammad Wahab kata, aku berdebat dengan setiap aliran dengan mazhab dia. Aku debat dengan orang Syafi'i dengan kata ulama Syafi'i, orang Hanafi dengan ulama Hanafi, Maliki dengan ulama Maliki, Hanbali dengan ulama Hanbali. Pasal apa? Pasal ada setengah orang dia tak boleh, dia nak tokoh dia terbagi Quran hadis tak pakai ke dia, tak jalan. Masalah kan? Macam orang awam lah, kalau kita kata dekat dia penyakit ni kalau pakai ubat ni, kita terangkan ubat tu sendiri, komponen ubat ni begini dalam kandungan dia, jadi penyakit awak gini, dia tak faham.
Lebih senang kalau kita habaq kat dia, doktor kata makan ubat. Salam. Selesai masalah. Habaq kata doktor suruh makan. Dia tak faham dia tak faham konsep ubat tu macam mana, Panadol tu apa, tindak balas kimia dia apa semua, tak faham. Kan? Baru bila kita habaq pun dia lagi buat tak tahu. Kan? Tapi bila kita habaq kata doktor sekian kata you kena ambil ubat ni, dia makan. Jadi kadang-kadang manusia begitu. Kan? Lepas tu berlaku dalam perdebatan antara salah seorang daripada anak murid Syekh Mahmud ataupun ulama Saudi dengan ulama Mekah. Bila kerajaan Saudi awal tu dia hantar pendakwah pergi ke Mekah untuk berbincang dengan ulama Mekah. Jadi orang Mekah tu kata, engkau datang Quran hadis. Kami muqallid, kami tak tahu. Cuma kau bawa perkataan ulama, perkataan mazhab. Jadi ni mazhab Hanafi ni. Terpaksa lah Syekh ni bawa lah perkataan ulama Hanafi tentang larangan syirik kubur, tentang nazar kepada orang mati apa semua. Sampai teratur. Sedangkan yang debat ni bukan orang biasa. Dia ulama juga, tapi dia ulama hanya mengaji kitab mutaakhir. Kan? Macam kita kata orang yang masuk pondok kan, dia belajar hafal kitab, ngaji Matla'ul Badrain pun sikit. Itu jadi tok guru lah. Kan? Tapi kalau suruh tanya tafsir, tanya hadis, suruh cek sahih tak sahih, dia tak tahu. Memang dia tak belajar dah. Dia tak mampu. Kan kita nak salahkan dia. Kan? Tak nafilah dia memang alim dari satu sudut, dia hafal lah kitab. Macam anak-anak kita ni, dia alim apa? Kan anak kita pergi sekolah. Kadang-kadang dia lagi saintis daripada kita. Jadi dia belajar buku teks. Kan? Tapi tak makna dia tu boleh buat eksperimen segala macam. Kan? Jadi maknanya kadang-kadang dia muqallid, itulah tahap dia. Dia tak boleh pergi jauh. Okay. Tapi kita jadi muqallid pun, nak jadi muqallid biarlah celak, dia kata. Memanglah bukan semua orang mampu jadi mujtahid, tu mustahil. Tapi bagilah kita ni ada nampak juga bila orang bagi perkataan Allah dan Rasul, kita ada ta'zim Allah dan Rasul. Kan? Itu yang penting. Jadi selain daripada kesalahan makna ilah, kesalahan konsep kasab sababiyah kita sebut tadi, kita sebut kelas lepas. Kan? Jadi bila dah depa kata tidak ada yang mampu memberi kesan al-qadimut tamul qudrah, yang qudrahnya sempurna, dengan makna sempurna qudrah ni al-qudrah al-mu'athirah, qudrah yang memberi kesan hanyalah Allah. Jadi bawalah kepada bagi mereka, as long as kita tak i'tiqad benda tu bagi kesan, tak apalah. Kami tak i'tiqad orang dalam mati ni ada kesan, dia hanya sebab. Tak ada beza antara dia dengan kaitan dengan tongkat dan kayu, masalah. Dia ingat bila kita pergi minta dekat orang mati, sama macam kita minta ke orang hidup, tak ada beza. Dia kata kalau kita boleh minta tolong orang hidup, siapa tak boleh minta tolong orang mati? Kan? Dia kata kalau kita boleh kata dekat kawan kita, suara Ustaz pen ni, kita pun suara dia pen. Dia kata apa salah kalau saya pergi ke kubur? Saya kata kat wali dalam kubur tu, orang mati dalam kubur tu, tolong bagi saya pen. Saya kata sama saja. Tak ada beza, dia kata. Pasal as long as minta tolong kepada makhluk boleh dalam bab ini. Kalau saya boleh pergi dekat doktor dan kata, doktor tolong rawat penyakit saya, tolong ubati saya, pasal apa saya tak boleh pergi dekat orang mati dan kata benda yang sama? Dia tak ada beza. Pasal dia kata doktor, sebab doktor tu bukan boleh merawat pun dia. Tuhan saja yang bagi sembuh. Dia kata pasal apa bila saya kata dekat doktor, doktor tolong cek penyakit saya, ubat sikit. Pasal apa tak syirik? Pasal saya tak i'tiqad ta'thir. Saya tidak i'tiqad doktor ni ada kuasa menyembuhkan. So sama juga bila saya pergi dekat orang mati dalam kubur. Saya kata dekat orang mati tu, ataupun doktor tadi lepas dia dah mati, saya pergi ke doktor tu, saya kata ke doktor yang sama masa dia hidup dulu, saya kata dekat dia, sekarang dia dah mati dalam kubur dia, saya kata dekat dia, doktor, cek penyakit saya, rawat saya. Dia kata tak ada beza. Pasal dia kata as long as yang menyembuhkan Tuhan, minta pergi ke siapa buat dia. Nampak pemikiran. Kan? Ni bukan orang awam kata ni. Kan? Ni satu tokoh
Dalam Malaysia kan, tokoh Aswaja juga. Yang kadang-kadang kita rasa, yalah, kalau jadi presiden pun lebih kurang. Tak ada beza dengan hadut menjawab tu pun. Tapi cara pemikiran itu bukannya kata dia seorang. Itu mewakili apa yang mereka faham. Actually, memang itu cara. Golongan Quburi ni dia berfikir macam itu. Punca dia pasal silap faham konsep sebab. Kita kata Tuhan jadikan dalam alam ni asbaban muathirah, sebab yang memberi kesan ghair mustaqillah, yang bukan tersendiri, tetapi biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Jadi sebab itu bila kita menggunakan sesuatu sebagai benda yang bukan sebab, kita jadikan sebab, termasuk dalam syirik, sama ada syirik akbar atau syirik asghar. Kan? Jadi dia tak faham bahawa ada beza di antara doktor hidup dengan doktor mati. Doktor hidup, dia ada kemampuan, dia ada kudrah muathirah, kudrah yang boleh memberi kesan dengan izin Allah, yang Allah ciptakan pada dia, dengan sebab-sebab yang lain membantu dia, dengan kudrah-kudrah yang lain yang muathirah juga, dari segi ubat, dari segi alat-alatan yang dia guna dan sebagainya, ya. Jadi semua itu adalah cara bagaimana Tuhan menjadikan kejadian alam. Yang setengah ahli falsafah sebut, dia kata second cause. Tuhan mencipta menerusi sebab kedua, secondary cause. Kita kata tak, Tuhan adalah musabbibul asbab, Tuhan adalah penyebab kepada sebab. Dan kejadian alam ni semua Tuhan buat dengan sebab, termasuk mukjizat para nabi. Masa Tuhan nak belah laut untuk Nabi Musa, Tuhan belah laut macam tu saja kah? Tak, Tuhan suruh Musa ketuk tongkat. Kan? Masa Tuhan nak bagi kurma dekat Maryam, Tuhan bagi turun kurma macam tu saja kah? Tak. Tuhan suruh dia hinggut pokok kurma. Mesti ada sebab. Kurma takkan jatuh melainkan ada orang goyang pokok dia. Walaupun hakikatnya Maryam masa tu lepas beranak boleh hinggut terang mana pokok kurma, tak bergerak, tak bergoyang. Tapi Tuhan suruh dia letak tangan dia kat pokok tu, kan? Tolaklah. Lepas tu baru aku bagi turun buah. Nak tunggu buah tu turun sendiri, tak ada apa sebab. Tak ada, aku tak bagi. Aku tak buat macam tu. Sampai terang tu. Mukjizat. Tuhan boleh tak lindung Ashabul Kahfi macam tu saja, hilang, orang tak nampak, jadi halimunan? Boleh. Tapi Tuhan suruh dia masuk gua. Tuhan suruh dia masuk gua, dah duduk dalam gua baru Tuhan bagi dia tidur. Kan? Tersembunyi daripada orang. Tapi sebab itu adalah sunnatullah. Allah Ta'ala cipta dengan sebab. Kalau mukjizat para anbiya dan karamat awliya perlukan sebab, kan? Takkanlah dalam kejadian alam ni tak ada. Tiba-tiba hal lain tu semua tak perlu sebab. Boleh jadi macam tu saja. Tuhan Maha Berkuasa. Memang Tuhan Maha Berkuasa, tapi Tuhan ada sunnah dia. Tuhan ada sistem yang dia tetapkan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan sunnah Tuhan ni tak ada ganti. Tuhan tak ubah. Kan? Memang Tuhan boleh ubah kejadian alam, tapi dengan sebab yang lain. Itu hikmah dia. Kalau orang tanya, boleh tak Tuhan jadikan anak tanpa ibu dan bapa? Dari sudut mampu, ya. Tapi Tuhan takkan jadikan anak itu, sistem alam takkan sama macam sekarang. Mukjizat paling dahsyat Tuhan cipta ialah Nabi Isa datang daripada mak. Kan? Memanglah Tuhan jadikan Adam AS, Tuhan tak jadikan dia anak. Adam selesai dia cipta, dia manusia dewasa. Kan? Bukannya dia jadi tanah, jadi baby itu besar. Ada? Kan? Jadi itu kita kena faham. Tuhan ada sistem dia, ada sunnah dia dalam alam ini yang kita terikat dengannya. Kita terikat dengannya. Kita tak boleh sabar Tuhan.
Dan kita kena follow sistem itu. Jadi ini konsep yang mereka tak faham. Jadi peringat Tuhan adalah penyebab segala-galanya. Dan punca golongan Asy'ariyah cakap macam itu ialah kerana mereka secara silap faham konsep yang hendak disampaikan oleh Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Hamid Ghazali. Abu Hamid Ghazali dia nak lawan ahli falsafah. Ia mengatakan setiap benda ni ada kuasa tersendiri. Setiap benda ada tabiat dia, nature dia, yang tak ada siapa boleh kacau, yang tidak terikat dengan Tuhan pun. Jadi Abu Hamid Ghazali kata, tak, Tuhan yang jadikan. Itu maksud, bukan maksudnya menafikan sebab musabab. Ya, menafikan sebab musabab ni telah menjadi punca kepada keruntuhan pemikiran saintifik umat Islam. Dan disebabkan itu orang tuduh Al-Ghazali penyebab. Pasal dia berkata ini dicetuskan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali tidak pernah maksudkan itu. Kan? Sebab Al-Ghazali anak murid kepada Al-Juwayni. Imam Al-Haram Al-Juwayni terkenal dengan teorinya yang bertepatan dengan sunnah dalam masalah sebab musabab ini. Walaupun dia ulama besar Asy'ariyah. Dan bahawa maksud kita mengatakan Tuhan adalah punca kepada kita, dia adalah semuanya balik kepada Tuhan. Tuhan yang tetapkan sunnah alam ini. Bukan api itu dengan sendirinya dia ada kuasa membakar, tak terikat dengan Tuhan. Dia api memang Tuhan jadikan dia boleh membakar, tapi ada waktu bila Tuhan arahkan dia jangan bakar, dia tak bakar. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi api itu untuk Nabi Ibrahim tak bakar. Dan sejahtera pula, bukan saja tak bakar, bukan saja sejuk tapi sejahtera, nyaman. Kan? Kalau api itu tidak ada kemampuan, kenapa Tuhan perintah kepadanya? Perintah menunjukkan api itu ada kemampuan dengan izin dan kehendak Tuhan selagi mana Tuhan nak. Jadi kalau Tuhan tak nak, dan itu membuka ruang kepada berlakunya mukjizat. Memanglah segenggam pasir dibaling ke arah musuh, tak ada apa, nak boleh buat apa. Tapi bila Nabi SAW baling pasiak kepada tentera Ahzab, jadi ribut pasiak. Kan? Tuhan kata wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Masa perang Badar atau Uhud, perang Badar kan. Wa ma ramaita walakinna Allah rama. Allah yang jadi kayu pasiak itu. Memanglah baling itu daripada Nabi, tapi sampai kena setiap mata orang musyrikin, pasiak masuk habis dalam mata dengan hidung mereka, itu memang absolutely kehendak Tuhan. Tapi Nabi kena baling dulu. Tidak terkecuali daripada undang-undang Tuhan. Tapi Tuhan boleh jadikan sesuatu yang luar biasa daripada kebiasaan untuk Nabi SAW sebagai mukjizat. Itulah. Kan? Kita tunjuk tangan dengan bulan, belah tak ada apa. Dan Nabi pun kalau dia tiap hari tunjuk ke bulan dengan tangan, bulan tak terbelah. Malam tu saja Tuhan belah bulan untuk Nabi. Kan? Masa tu jadi. Nabi bukan dia boleh buat mukjizat suka-suka hati dia. Nabi Musa nak seberang laut, tiba-tiba dia ketuk tongkat, laut terbelah. Tiap hari macam tu dah. No. Mukjizat bukan milik Nabi, milik Tuhan. Kan? Sama juga karamah. Lepas tu kalau dengar cerita wali ni, dia berjalan mana-mana pun terapung atas ayat. Setiap hari. Itu bohong lah. Kan? Karamah bukan macam tu. Kan? Lepas tu Syekh kami di Madinah, dia cerita kat kami pengalaman nak faham macam mana beza karamah dengan sihir. Jadi ada senior seorang Bu Syekh kami dah cerita, kami tak pernah jumpa orang dia tu, tapi dia ni student daripada Afrika. Dia memang mengaji di Madinah, jadi ahli sunnah wal jamaah, tapi pak dia mursyid tarekat. Jadi satu hari pak dia meninggal dunia, dia balik. Bila dia balik, pak dia ni kira disembah lah sebagai wali oleh masyarakat pengikut tarekat itu. Ya. Jadi sekarang bila pak dia dah mati,
Dan dia ni balik ke sana. Dia pun kata, engkau lah nak ganti jadi wali. Dia kata, esok engkau kena empak engkau jadi wali. Apa dia buat? Dia akan terapung dekat udara. Dia terbang, dia terapung. Kan, dia kata, jadi esok engkau pun kena ni lah. Dia pun tak tahu apa kan. Macam mana, dia kata fikir macam mana nak hapuskan pemikiran khurafat masyarakat pengikut pak dia ni. Jadi malam tu dia didatangi oleh jin. Kan, jin tu kata, kami ni semua adalah sekutu empak kau. Dia kata, empak kau dulu kan, kami yang angkat dia. Rupanya pak dia selama ni sembah jin. Jadi esok dia kata, kan jangan risau, kami akan angkat kau macam mana kami angkat empak kau. Orang panggil saka lah kita kata. Kalau bahasa Melayu saka lah. Jadi saka pak dia tumai. Jadi esok tu, jadi orang semua tunggulah nak tengok anak dia jadi wali juga, terbang. Jadi saka tumai lah angkat dia, terapung. Bila dah terapung tinggi, dah tinggi ni kan, saka tu kata, sekarang kau kena sujud. Dia kata, sujud kat siapa? Siapa nak kena sujud? Dia kata, sujud dekat ketua kami lah. Inilah yang pak hang buat selalu. Rupanya pak dia syirik. Terapung atas udara, sujud dekat saka, jin saka. Bukan sujud, orang ingat sujud kat Allah Ta'ala. Rupanya sujud dekat jin. Dia kata, tak boleh, ni syirik. Kan? Kalau aku sujud dekat ketua hampa, aku syirik. Jin dia kata, kalau hang tak mau sujud, kami lepas. Kalau kami lepas, jatuh pecah kepala mati. Dia kata, aku tak mau sujud. Hampa nak lepas lah. Syirik tak boleh buat. Kan? Jadi jin tu pun lepas dia. Lepas tak jatuh, terapung sungguh. Masa tu jadi karamah sungguh. Pasal dia tauhid. Kan? Jadi dia tak jatuh, turun elok. Kan? Tu beza karamah dengan sihir. Karamah dia tak boleh jadi suka-suka hati. Dia hanya jadi waktu-waktu Tuhan nak bagi jadi. Kan? Jadi itu kita kena faham. Mukjizat, karamah. Kan? Dia bukan sesuatu yang kalau Nabi tu nak, dia main suka hati dia, tak. Okey. Adapun yang main suka hati ni, yang ni something wrong lah. Kan? Oi, dia kata Tok Guru tu hebat. Dia kalau nak ayam goreng, yang goreng main depan mata dia. Kan? Main terus. Kan? Cerita apa, Doremi pun kena tiup bangsi dapat asyik kandak. Kan? Ini tak payah tiup pun, main terus. Dia niat yang goreng tu main depan dia. Kan? Jadi cerita macam Al-Hallaj. Al-Hallaj ni, orang minta apa pun yang pelik-pelik. Dia boleh buat main ikan yang pelik-pelik, yang payah orang nak jumpa. Kan, bila ramai rumah dia jamu ikan yang payah nak jumpa. Yang ikan duduk dalam, ikan apa, rupanya di belakang rumah dia ada kolam. Dia belah. Ya. Yang panggil spirit ni pun sama kan? Spirit tu jin lah. Ya, Bukan. Panggil lah. Yang menurun. Menurun tu kena rasuk lah. Menurun tu semua syaitan. Kan? Mereka anggap benda tu karamah. Kan? Karamah. Kan? Ada ingat masa zaman kami kecil-kecil ada Tok Bomo, jadi Bomo. Siapa jadi Bomo masa jumpa mana Tok Qadar. Ini pelik. Kita jumpa Tok Qadar jadi ibadat. Dia dapat khadam. Boleh cek penyakit orang. Boleh suruh khadam tu pergi rumah orang tengok apa ada. Itu khurafat tu, bukan Tok Qadar tu. Kan? Jadi ini satu perkara. Poin dia adalah konsep mereka dalam masalah kasab, dalam masalah sebab ini mengelirukan. Ya. Dan ini menyebabkan pemikiran saintifik dalam kalangan umat Islam jatuh. Sebab kita tak melihat sains hanya akan boleh wujud bila kita tahu di sebalik kejadian ni ada sebab yang Tuhan jadikan. Okey. Dia ada dua perkara lah. Pertama, ada golongan yang hanya melihat alam ni dengan sebab-sebab material dia sahaja. Dia tak pergi kepada the final cause, sebab yang paling utama itu Tuhan. Jadi dia melihat alam tanpa ada sebarang rasa kagum kepada Tuhan. Macam Darwin tengok alam.
Akhirnya Darwin mencari keburukan, bukannya kebaikan. Orang sepatutnya tengok alam, melihat keindahan alam, dia cari keaiban alam. Ini masalah. Dan ini yang berlaku dalam sains barat moden. Sains barat moden, dia hanya melihat kepada sebab-sebab material. Nah, tak boleh sebut nama Tuhan. Bila sebut nama Tuhan, dia anggap tidak saintifik. Kalau orang tanya siapa dia mati, dah sampai ajal, itu tak saintifik, dia kata. Yalah, kita kena faham, ada dua orang dapat penyakit yang sama, berada pada stage yang sama, tapi seorang tu hidup sampai 10 tahun, seorang lagi tak sampai sebulan kena mati. So, you tak boleh semata-mata kata dah ada memang penyakit tu macam tu. Siapa kawan ni hidup sampai 10 tahun, kawan ni tak sampai sebulan. Dia ada penjelasan dia yang lebih konkret, iaitulah ajal. Kan? Sama-sama insiden, kan? Sama-sama cedera parah. Hak seorang mati tempat kejadian, seorang lagi hidup sampai dapat cicit piut. Kan? Siapa jadi lagu tu? Aku sains tak boleh habaq. Kan? Cedera parah sama. Kan? Memang kedua-duanya mengalami kecederaan yang meragut nyawa. Tapi pasal kawan ni hidup, lega, sembuh. Pasal kawan ni mati tempat kejadian, segera. Pasal ajal. Dia tak boleh kata bila orang sebut ajal tak saintifik. Dan apa saja bukti yang tidak bersifat empirik, kajian makmal sains, dia kata tak saintifik. Tak boleh begitu. Ilmiah bukan terhad kepada metodologi sains moden. Setiap benda ada pembuktian dia. Dia berkata Tuhan tak ada bukti. Orang itu sampai dah kata Tuhan tak ada bukti. Dia nak bukti apa? Dia nak bukti bawah mikroskop. Dia nak tengok Tuhan, teropong, nampak Tuhan, baru dia nak kata saintifik. Nah, kita kata mana boleh. Tuhan bukan COVID. Kan? COVID pun bukan semua orang tengok. Yang tengok tu pekat je. Hak lain semua taklid semua. Kan? Kita kena penyakit, doktor kata kena kuman, kena apa, kita tak tengok kuman tu sampai sudah. Kan? Doktor tu pun tak tengok. Doktor tu pun dia berdasarkan laporan makmal. Hak betul-betul tengok kawan hak dalam makmal, hak teropong pun masuk tu, dia seorang dia ya. Lepas tu dia tulis report. Report tu hantar pergi hospital, doktor pun taklid. Kalau pun tu salah, doktor pun salah. Kan? Bukan doktor tu teropong sendiri, bukan bidang dia juga, tapi teropong pun. Kan? Yang ambil sampel pun orang lain. Kan? Doktor tukang baca saja. Bukan ada apa. Lepas tu dia cuma dia tukang bagi ubat lah. Dia yang tahu cara nak merawat. Kan? Itu je lah. Itu bidang dia adalah merawat. Bukan dapat tengok penyakit tu. Kita sendiri sampai sudah kita tak tahu macam mana rupa bakteria, virus yang kena kita tu, kita tak tahu. Kan? Tapi nak kata benda gaib macam tu dia pun boleh terima. Kata Tuhan tak boleh, tak ada bukti saintifik. Tak saintifik apa, alam terbentang luar depan mata. Diri sendiri tak cukup saintifik lagi. Kan? Ini masalah satu golongan yang tak percaya Tuhan atau menidakkan Tuhan dalam sains, yang dipanggil sebagai natural methodologism ataupun metodologi natural. Maksudnya kita tak boleh libatkan benda yang bersifat metafizik dalam sains. Jadi tak boleh sebut nama Tuhan langsung. Dengan golongan yang menidakkan terus sebab apa saja Tuhan jadikan. Tak payahlah kita nak pikir-pikir sains ni semua. Tuhan Maha Berkuasa. Apa yang Tuhan, jadi dia terima habis segala cerita dongeng, cerita mengarut-mengarut. Kan? Oh, Abdul Qadir Jalani sembahyang Jumaat dalam sungai dengan ikan. Kan? Buat apa ikan bukan sembahyang Jumaat?
Kan? Ada wali, dia kata duduk kat satu negeri itulah. Dia tak pergi sembahyang Jumaat, orang pergi sembahyang Jumaat. Lepas apa? Dia sembahyang dah kat Mekah. Abang kat dia, Mekah sembahyang Jumaat depan kita je oi. Kalau dia sembahyang Jumaat kat Mekah, orang balik sembahyang Jumaat, dia pi. Dia lewat. Bukannya orang dah balik sembahyang Jumaat, dia duduk kat rumah. Tak pi sembahyang Jumaat, tak pi. Pasal apa dia sembahyang kat Mekah? Itu bohong sangat. Kan? Itu benda yang kita kata, kan? Pakai baju, pakai kain cukin ya, untuk wali. Kan? Takkan untuk wali duduk pakai kain cukin. Kan? Pelik sangat. Kalau dia ni wali majzub, tak ada akal. Tak ada akal tak jadi wali je kan? Orang gila tak jadi wali. Orang wali ni orang berakal saja. Syarat nak jadi wali dia mesti ada akal. Dia mesti boleh pahala dengan dosa. Kan? Orang tak ada akal, dia bukan nak boleh pahala dosa. Jadi wali ikut jelas mana? Dia cuma dimaafkan kesalahan dia je. Tak diambil, tak dihukum Tuhan. Kan? Bukan dia dapat pahala macam orang-orang berakal buat ibadah. Mana boleh sama? Tak? Kalau gitu, orang musyrikin masa mereka tuduh Nabi gila, patut Nabi kena mengaku, memang aku orang gila pasal gila ni lah Tuhan sayang. Kan? Tiba-tiba orang gila jadi wali, kacau. Na'udzubillah min zalik. Kan? Ini perkara-perkara. Kan, kata gila isim. Pasal apa dia ni berzikir sampai gila. Orang makin berzikir makin pandai, makin cerdik. Tuhan sebut orang berzikir ni ulul albab, orang yang tajam pemikiran. Kan? Bukannya makin bodoh. Ini pelik, kan? Ini masalah. Jadi dia terima habis segala benda pelik-pelik ni. Kan? Pasal dia kata Tuhan boleh buat. Tuhan boleh buat satu hal, Tuhan buat tak? Kita bukan boleh pakai Tuhan boleh buat semata-mata. Semata-mata dia ada keharusan dari sudut akal. Dia panggil jawaz akli. Itu bukan bermakna benda tu memang waqi' berlaku. Bukan realiti. Apa yang ada dalam akal bukan realiti. Itu kita kena faham. Dan masalah al-iman yang kita sebut, mereka menafikan amalan daripada iman. Jadi bagi mereka iman ni hanyalah tasdik. Dan tasdik itu terhad kepada membenarkan Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Allah sebagai Al-Qadimut Tamul Qudrah, sebagai satu-satunya Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang berkuasa, tidak ada kesan melainkan daripada dia. Siapa percaya hak tu dalam hati, mukminlah. Sehingga mereka bahas masalah orang tak sebut dengan la ilaha illallah mengucap. Ada mereka khilaf kedudukan Abu Talib. Ada kata Abu Talib mukmin, padahal Abu Talib mati musyrik. Nah, ada bagi mereka walaupun dia tak sebut di mulut, tapi dalam hati dia percaya. Dia tak cukup, kan? Jadi sebab tu Ibn Taymiyah sebut dalam Kitabul Iman itu, pendapat apa nama bantahan. Sehingga kan ada di kalangan mereka ini, bila kata golongan Murji'ah yang melampau, diberikan anggaran. Kalau satu orang perang dengan Nabi, duduk di barisan tentera musyrikin, kan, dengan sukarelanya dia perang dengan orang musyrikin, tapi dalam hatinya dia percaya Muhammad ni Rasulullah, yang maha berkuasa hanya Allah, tapi dah ditakdirkan aku duduk belah musyrikin. Mukmin tak dia? Dia kata zahirnya kufur, tapi dalam hati kita tak tahu dia di situ Tuhan waliullah. Ini masalah. Jadi sebab tu mereka tak ada masalah bila kita sebut dia ni takkan untuk wali kot buat benda pelik-pelik. Dia kata itu zahir. Kan waktu dalam sufi dia ada golongan disebut malamatiyah. Golongan malamatiyah ni dia suka buat benda-benda hak yang zahirnya bercanggah dengan syariat. Konon-kononnya tak mau riak. Apa ke benda itu? Kan? Tak mau riak betul kau buat maksiat, kau terang-terang buat maksiat. Jadi kononnya kita kena takwil apa saja perbuatan dia sebenarnya zahir, batin lain.
Kacau dah tu. Jadi batiniyah, kan, batiniyah, satu tok guru batiniyah duk mengajar. Dia kata semua benda ada takwil. Lepas tu keldai tambat di tepi tu, keldai jantan, sampai musim mengawan, keluarlah zakar dia. Kan? Anak murid dia tanya, Tok Guru, kalau semua benda ada takwil, ni apa maksud ni? Keldai ni kita beli. Kan? Dah dia nak mengawan lah kan? Tak, Tok Guru dia kata, sudah sampai masa keluarnya imam. Allahu Akbar. Anak murid dia kata mengawan. Memang ada takwil dia keldai ni nak kedai betina lah. Kena bagi dia mengawan lah. Kan? Tapi kau pergi takwil, imam kau yang bersembunyi nak keluar. Itu nampak karut sangat. Kan? Semua benda ada batin, dia kata. Batin yang menyelisihi zahir. Bukan batin yang bergagan dengan zahir. Al-Quran ada zahir dan ada batin, betul. Tapi batin dia bergagan dengan zahir. Contoh ulama kata, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak menyentuh Quran itu melainkan orang yang suci. Ini para malaikat. Syaitan tak sentuh Quran di langit. Dia terpelihara. Syaitan tak boleh capai. Kan? Daripada situ ulama istinbat. Kata nak sentuh mushaf mesti ada wuduk, mesti suci daripada hadas. Itu fuqaha istinbat. Itu pahaman batinnya. Tapi dia bergagan dengan makna zahirnya. Kemudian ulama tasawuf pula kata makna di sini ialah rahsia Quran, bimbingan Al-Quran, hidayah Quran tidak akan masuk melainkan ke dalam hati yang suci. Itu juga bergagan dengan makna zahir. So batin tak boleh batin yang mukhalif, yang menyelisih zahir. Dia mesti batin yang muwafiq, batin yang selari dengan makna zahir. Itu betul. Macam sekarang orang buat tadabbur Quran. Tadabbur kan? Tadabbur ni apa? Tadabbur ni sebenarnya lebih kepada konsep dia lebih kepada tafsir isyari. Lebih kepada tafsir isyari. Tafsir isyari ni maknanya tafsir ulama-ulama sufi. Kan? Itulah memahami makna batin daripada makna zahir yang kita boleh jadikan hikmah dalam kehidupan. Syarat dia mudah. Syarat dia mesti tak boleh menyelisihi makna zahir. Itu aja. Jangan dia buat batin yang menyelisihi makna zahir. Dia mesti bersesuaian dengan makna, mesti ada kaitan dengan makna zahir. Baru betul. Kalau tidak, dia akan jadi menyimpang. Jadi sebab tu tadabbur tu dia mesti tahu makna tafsir zahir dulu. Lepas tu kalau kita ambil Quran, mushaf tadabbur tu, kan Saudi dia keluar satu mushaf tadabbur nama dia. Mushaf tadabbur wa amal, Quran tadabbur wa amal. Ada 30 juzuk ada. Kan? Dia akan letakkan tafsir dulu bagi ayat. Lepas tu ruang tadabbur tu dia buat garis kosong. Yang tu dalam halaqah kena bincang, discuss. Based on makna tafsir ayat ni kita dah faham apa dia. So apakah istinbat yang kita boleh ambil daripada kehidupan. Dan bukan semua ayat dia buat macam tu. Hanya ayat-ayat yang dia pilih. Ayat hukum tak boleh lah. Kan? Jadi dia bukan semua ayat dalam satu pages tu. Ada beberapa ayat yang dia akan petik, dia akan quote di tepi. Dia bubuh tafsir, lepas tu dia bubuh ruang kosong. Lepas tu dia akan letak di hujung sekali hikmah dan pengajaran. Bagus. Tapi dalam bahasa Arab lah kita tafsir tu. Kan? Tapi tak boleh, tak ada semua mengaji bahasa Arab. Kan? Semua dah faham dah. Kan? Jadi bolehlah pakai. Mungkin boleh jadi silibus nanti. Kan? Tak payahlah kita nak terjemah-terjemah dah. Kan? Saya tak ni memang mengaji bahasa Arab berdasarkan Quran. Kan? Jadi sebab tu kira boleh keluar mushaf tadabbur dan ta'lil sendiri dah insya-Allah. Okey. Jadi balik kepada seterusnya. Kita nak kena pergi, saya tidak kita sekat lagi kat slide itu tak sudah. Seterusnya konsep yang paling rumit dan lebih hebat lagi salah faham yang membawa kepada syirik, kepada konsep syafaat. Hak ni syubhat hak besar sekali. Syubhat syirik ni, orang menyembah berhala ni
menyembah makhluk ni, syubhat dia syafaat. Dia kata Nabi kan ada syafaat. Nampak? Nabi kan ada syafaat. Pasal apa tak boleh? Nabi kan ada syafaat, ada kedudukan. Wali-wali kan boleh bagi syafaat. Orang mati syahid kan boleh bagi syafaat, dia kata. Dan ini memang syubhat asasi syirik. Dan kita dah sebut, Allah dah sebut dalam Quran, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Jadi apa dia konsep yang dikatakan syafaat ini? Syafaat daripada kalimah syaf'un, genap. Daripada kalimah syaf'un, genap. Yakni kita menggenapkan sesuatu. Katalah kawan kita nak pergi jumpa bos dia, nak pergi jumpa YB, nak minta projek, kan? Kalau dia seorang-seorang mungkin tak apa kuat, jadi dia kena ajak kawan dia seorang lagi yang ada kabel, yang kenal YB ni, tolong cakap bagi pihak dia, bagi sokongan, support. So kawan nak bagi sokongan, support ni, bagi recommendation ni, kita panggil syafaat. Memang Nabi sebut isfa'u tu'jaru, jadilah kabel, kamu dapat pahala. Tapi syarat dia jadi kabel mestilah betul. Tak? Kabel ni ada dua. Satu kabel yang berdosa, tak boleh. Itulah kalau kita recommend orang yang tak layak, ya, itu salah. Tapi kalau dia memang layak dan dia memang ada keahlian dan dia tidak mengambil hak orang, dan kita bagi recommendation, ya, sebagai satu bentuk bantuan kepada dia, ini dibenarkan. Ya, betul. Kalau kita, macam orang nak pergi mengaji Madinah pun dia nak recommendation, apa-apa pun nak recommendation, kan? Kita minta kerja apa pun dia minta rujukan, kan? Supaya orang tahu, orang tak silap. Orang tak silap ambil dia kerja, kan? Dan kita kena bagi recommendation yang betul, lah. Kalau dia betul bagus, hebat bagus. Kalau tak bagus, hebat tak bagus. Jangan bohong, jangan tipu. Kalau tidak ada masalah, kan? Kadang-kadang ada juga kes-kes berlaku, kan, dalam pusat-pusat pengajian. Kita tahu lah, satu tempat tu dia ambil satu budak ni, kan. Budak ni dah ada banyak kes di tempat sebelum-sebelum tu, tapi bila tak didedahkan, benda tu konon-konon tutup aib dan sebagainya, apa tu jadi masalah di tengah jalan, kan? Jadi kadang-kadang kita kena cakap jujur, kan? Jadi itu asal makna syafaat daripada syaf'un, kan? Jadi dia menggenapkan. Jadi apa dia syafaat ni? Syafaat ni sebenarnya adalah permohonan, satu kedudukan yang Tuhan bagi kepada seseorang hambanya untuk dia memohon bagi pihak orang lain. Memohon bagi pihak orang lain, ya? Itu kedudukan orang itu diperkenankan oleh Tuhan. Tuhan redha kepada dia, Tuhan izinkan dia untuk dia menjadi juru bicara, minta bagi pihak orang lain kepada Tuhan. Jadi dia adalah bukan hak. Kita kena ingat, pertama sekali kita kena faham, syafaat bukan hak kepada asy-syafi'ul musyaffa'. Syafaat bukan hak Nabi, bukan hak malaikat, bukan hak syuhada. Dia bukan hak, bukan dia punya. Sebab tu Allah Ta'ala kata, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katalah olehmu, hai Muhammad, milik Allah jualah segala syafaat. Syafaat ni Tuhan punya. Kita kena faham, syafaat ni Tuhan punya. Dia hanya satu ikram, pemuliaan kepada individu tertentu daripada kalangan Nabi, wali, mujahidin, syuhada, orang salih, ya? Sebab itu dia memerlukan izin Allah Ta'ala yang kita sebut depan ni.
Mesti ada izin Allah kepada asy-syafi', kepada orang yang nak jadi pemberi syafaat. Jadi tak boleh siapa-siapa suka hati mai dekat Tuhan kata saya nak jadi syafaat Allah. Tak boleh. Berbeza dengan makhluk. Kawan kita, kita ajak nak pergi jumpa YB tadi tu, dia tak perlu izin YB. Kan? Bahkan dia memang ada hak untuk jadi syafiat. Pasal apa? Pasal dia lah funder YB ni masa kempen dulu. Sewa. Jadi YB tu tak ada kata apa. Kan? Kawan tu main YB tu pun melokor aja. Kata YB jangan lupa hutang lagi 50%. YB tak ada kata apa. Kan? Dia bukan boleh kata you tak boleh bawa kawan ni. Saya tak izinkan jadi syafiat. Tak boleh. Kan? Pasal memang dia ada hak untuk jadi syafiat bagi kawan dia. Pasal dia ada something dengan YB ni yang menyebabkan YB ni tak boleh kata apa. Kan? Itu makhluk dengan makhluk. Ya? Kita pernah tolong orang. Lepas tu sekarang kita pula perlukan pertolongan dia. Jadi kita pun pergi jumpa dia. Kita pergi jumpa tu kita mukafa'ah, timbal balas. Makhluk dengan makhluk macam tu lah. Pasal makhluk dia tak boleh, dia tak mustaqil macam kita kata tadi. Dia tak ada dabik dada dia kata akulah buat semua. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Sebab tu diceritakan Abdul Rahman Dakhil, Raja Andalus. Dia lari daripada kerajaan Abbasiyah bila Bani Umayyah tu. Dia lari daripada Damaskus, lari sampailah dia berjaya menyeberang laut pergi ke Andalus. Dan dia masuk Andalus dan ditabalkan sebagai raja. Okey. Tapi bila dia raja lepas tu, seorang-seorang hak yang tolong dia dia gugurkan, dia buang jawatan. Pasal apa? Dia tak ada dengar ada orang kata kerajaan ni kita buat sama-sama. Dia nak sampai orang tak ingat melainkan dia seorang. Tu orang politik macam tu lah kan. Dia bukan suka kalau orang dengan habaq kata kena ingat dulu kita sama-sama berjuang. Dia tak suka gitu. Lepas tu bila dia dapat kuasa, mana ada orang yang sama-sama berjuang aja takkan dapat jawatan yang hebat. Kan? Mesti dia akan letak jauh-jauh punya. Dia akan ambil orang baru yang kenal dia saja. Supaya orang tu kata ni dia hebat pemimpin kita. Padahal dia tu dulu ramai orang tolong ampu dia. Tolong tongkat dia. Kan? Jadi makhluk macam tu. Kan? Pasal apa? Kalau dia duduk dikeliling lagi orang lama-lama hak berjasa dekat dia ni, payah depa ni semua ada hak kat dia. Kan? Jadi kabel, dia duduk berselerat dengan kabel ni. Kan? Dia kena cantas potong buang. Kan? Tapi itu makhluk. You tak boleh sama Tuhan dengan makhluk. Sekarang ni dalam pemikiran orang musyrikin, wali, nabi, malaikat ni dia macam kawan hak ada kabel ni. Lalu Tuhan kata walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Tuhan tidak ada pembantu kerana dia lemah, kerana dia hina. Tuhan tak ada bantu, bukan ada siapa tolong Tuhan, bukan ada siapa boleh mai dekat Tuhan kata, Tuhan tolong bagi dia masuk syurga. Ingatlah aku dulu sembah pagi petang siang malam, ni anak aku nak masuk syurga ni hang bagilah. Mana ada siapa boleh cakap ke Tuhan macam tu? Kan? Dia seolah macam, kau ni kan wali, dia akan sembah Allah Ta'ala, dia akan rajin ibadat. Jadi dia boleh mai dekat Tuhan, kata dekat Tuhan, Tuhan ni anak saya masuk syurga. You kena bagi tau Tuhan. Pasal apa? Ni dulu siang malam pagi petang semayang aja. Dia tiap hari puasa, you kena ingat tu. Boleh bercakap dengan Tuhan tu? Tak boleh. Tak ada hak. Tapi dalam pemikiran orang musyrikin, Tok Pekong dia ni, berhala dia ni macam tu. Ini masalah. Dan inilah syafaat yang dinafikan. Sebab dia tak ada izin
daripada Allah Ta'ala kepada Asy-Syafi'. Mereka anggap Syafi' ni, orang yang bagi syafaat ni ada hak tersendiri, hak mustaqil untuk jadi Syafi'. Jadi dia ingat Nabi ni dah diberi syafaat, maka Nabi tu boleh guna syafaat dia suka hati. Macam Raja lantik Perdana Menteri, kan? Raja bila dia lantik Perdana Menteri atau Menteri Besar, Ketua Menteri, Menteri ni, Perdana Menteri ni dia Wizarah Tanfidiyah, Wizarah Tafwidiyah. Dia panggil dalam siasat syariah, dia panggil Wizarah Tafwidiyah. Menteri yang diserah kuasa. Dia yang ada kuasa untuk menjalankan kuasa raja. Walaupun raja tu punca kuasa, tapi dia yang buat peraturan. Dia tak perlu setiap benda dia minta izin raja. Seminggu sekali dia pergi habaq kat raja. Patik buat ni gini. Kan? Dia tak perlu setiap kali nak buat benda dia tanya raja, tak payah. Dia buat je. Dan Perdana Menteri pula, kemudian dia lantik menteri. Menteri ni pun Wizarah Tafwidiyah juga. Menteri tak boleh rujuk Perdana Menteri untuk semua benda. Dia boleh buat apa yang dalam kuasa kementeriannya. Dah Perdana Menteri tak ada campur. Bila dia lantik, selesai. Ini makhluk. You tak boleh sama Tuhan dengan makhluk. Sebab itu kita kata orang musyrikin, dia ada tashbih, menyamakan Tuhan, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Ini lebih teruk. Waktu tashbih kita ada dua. Tashbihul khaliq bil makhluk wa tashbihul makhluq bil khaliq. Menyamakan Tuhan dengan makhluk, makhluk dengan Tuhan. Menyamakan makhluk dengan Tuhan ni yang kita panggil tajsim, tamthil, apa semua ada pun sebut tu. Hak ni tak banyak jadi. Dan payah nak jadi sebenarnya. Nak menyamakan makhluk dengan Tuhan ni jarang berlaku. Hak banyak berlaku pada dia. Pergi sama Tuhan dengan makhluk. Pasal apa? Dia buat qiyas. Kan dia kata, kita ni kan orang berdosa. Takkan kalau kita cakap Tuhan dengar kot. Dan ini syubhat orang musyrikin. Kenapa mereka rasa mereka perlu perantara dalam ibadah? Jadi syubhat macam mana dia faham syafaat mereka. Sekarang macam mana, kenapa dia rasa ibadat ni tak boleh direct dengan Tuhan? Pasal syubhat dia samakan Tuhan dengan makhluk. Dia kata takkan kita nak pergi jumpa raja, kita pergi terus masuk istana negara. Mana boleh? Nak jumpa Perdana Menteri pun kita bukan boleh serbu Seri Perdana. Kan? Tak boleh. Kan? Mana boleh kita serbu rumah YB masuk itu ya? Tak boleh. Rumah Tok Ngulu tak serbu masuk. Kan? Mesti buat appointment, mesti apa. Nak pergi klinik pun kena jumpa kaunter dulu. Takkan kita dengan Tuhan terus-terus tadah tangan minta terus dengan Tuhan, dia kata. Kita ni kan dengan dosa banyak, dengan hinanya, dah tak dengar cakap Tuhan, tak buat amal ibadat yang cukup. Dan kalau kita minta pun Tuhan tak dengar. Orang musyrikin ni dia bulu dengar ibadat. Itu bila dia pun sampai Mekah, dia pun nak pawah, dia pun kena telanjang. Pasal orang Quraisy kata dekat orang luar yang main Mekah. Dia kata apa kat depa? Takkan hampa nak tawah dekat Tuhan dengan baju hampa pakai buat dosa? Logik. Nampak macam logik tak logik lah kan? Patutnya betul lah. Baju ni aku buat dosa, baju ni lah aku nak bawa tobat. Kita boleh jawab logik dia. Kan? Tapi orang Quraisy ni dia bagi syubhat dekat orang Arab ni. Dia kata takkan hampa nak tawaf masuk Masjidil Haram pakai baju hak sama hampa buat dosa dekat Tuhan. Kami ada kain. Oh, dia ada kain. Dia ada baju dia. Sewa. Mahal ya. Dia kata kalau nak masuk kena pakai ni. Habis tak ada duit. Macam mana nak buat? Telanjang. Jadi majoriti telanjang pasal tak ada duit. Bukan semua orang boleh sewa baju VIP. Ini apa? Bomo ni cukup jahat. Kan dia panggil kahanah lah, kahin. Dia hak jaga agama tu dia panggil kahin. Kalau bahasa kita dia panggil bomo, pawang. Kan? Konon-konon dia ni lah hak jaga agama, jaga pintu syurga.
Kan? Jadi kalau mai apa-apa dengan dia, bayar duit tu bayar kat dia. Kan? Kalau tak bayar ni, tak boleh. Kan? Ini masalah orang musyrikin. Minda mereka. Kan? Dia ada nak beribadat, tapi dia tak nak. Jadi dia kata takkanlah kita nak pergi minta direct dekat Tuhan. Lepas tu siapa nak tolong minta kita? Dia kata, kena cari orang soleh kan, nabi, wali. Mereka ni kan ada kedudukan di sisi Tuhan. Nampak tu? Ada kedudukan. Betul ada kedudukan. Tetapi kedudukan tu bukan hak dia. Bukan hak dia sendiri, dia punya. Kedudukan tu Tuhan bagi. Sebab tu Nabi SAW ajak dekat kita, kalau kita nak dapat syafaat Nabi, dengar azan, jawab dengan sepenuh hati azan. Lepas tu doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Nabi kata, siapa baca doa ni, halat lahu syafa'ati, halal untuk dia syafaat aku. Kita kena minta dekat Allah Ta'ala sebab bagi kat Nabi. Pertama kita minta al-wasilah. Wasilah ni apa? Nabi kata satu kedudukan yang paling tinggi dalam syurga, yang paling dekat dengan Tuhan. Kedudukan yang paling dekat, yang hanya boleh diberi kepada seorang saja, Nabi kata. Dan aku berharap akulah orang tu. Jadi hampa tolong minta dekat Tuhan untuk aku. Nabi suruh. Nabi minta tolong kita minta dekat Tuhan supaya dia dapat wasilah. Dan kita minta supaya Tuhan bagikan Nabi kedudukan Al-Maqamul Mahmud. Al-Maqam Al-Mahmud. Apa dia Al-Maqam Mahmud? Syafa'atul Uzma. Syafaat terbesar. Al-Syafa'atul Uzma. Sebab tu Nabi kata, siapa doa ni lepas azan, halat lahu syafa'ati, baru dapat syafaat tu. Ini dengar azan pun dia duduk luar-luar sembang minum kopi tepi jalan. Kan, warung sebelah masjid. Kan? Dengar orang azan, dia pun tambah lagi kopi secawan. Dia kata bukan apa, Nabi kata kalau makanan terhidang tak pergi sembahyang pun tak apa. Dia kata ni kalau kopi dah habis ni Nabi masjid. Kan? Orang dia baca khutbah, dia duduk pulun cendol kat belakang. Kan? Cuba pergi sembahyang kat tu. Apa? Dekat Mutiara Damansara. Tak percaya tengok. Kan? Kerana surau tu kelilingnya kedai makan. Kan? Kalau dia tengah makan betul orang azan, tahan lagi. Padahal Tok Bilal tu buatlah pengumuman. Yang tengah makan, tengah kedai tu berhenti, ni nak azan. Kan? Dia boleh duduk dekat gerai cendol belakang surau tu. Kan? Sambil dengar khutbah. Syok. Tok khatib khutbah dahaga tak hingga. Dia dengar khutbah pulun cendol. Manusia ni dia tak faham. Dia kata kita kalau cakap makan cendol je. Kan? Betul tak? Rasanya orang Melayu dia tak faham konsep ilfat masa khutbah tu. Kan? Idza qulta li sahibika yaumal wal iman ansit faqad lagaw. Mana kita disuruh dia ilsat, bukan suruh uskut. Ilsat maknanya diam dengan memberi fokus dengar. Kan? Jadi dia berkata, kita tolak tabung aja. Kawan ni tolong pergi kutip duit, dia bukan cakap. Salah. Pasal masa khutbah yang disuruh ialah insat. Insat ni diam sambil dengar. Kalau dia duduk diam, tak buat apa, tidur lagi bagus. Memang diam semua. Kan? Jangan mengoh. Kan? Dan lagi bagus, hentak yang pergi khutbah, tunggu orang iqamat boleh pergi. Kan? Insat yang dikehendaki. Jadi kawan ni masa duduk tolak tabung, dia insat dah. Duduk tunggu tabung nak main. Kan tabung tu pula bunyi gede. Kan? Kalau lari di wilayah negara lah. Kami di Selangor tu payah. Tabung tu besar berdama. Lepas tu bila jalan atas lantai pusing roda tu gede. Kacau semua.
Jadi kalau kita buat keras lagi orang tak tolak, lagi dia ada parti pula. Kan? Masalah. Kan? Dulu di wilayah lagi lah, dulu Masjid Ghufran budak putih, tapi bila wilayah tak bagi buat masa zaman Tazul, alhamdulillah tak ada orang wilayah. Kan? Tapi dia pun tak faham konsep insat tu. Kan? Ya, khutbah kita kena insat, kena diam, bukannya maksudnya kita boleh buat benda lain. Dan ni khatib dia peringatkanlah jangan main handphone. Kalau tidak pasal apa orang main handphone? Pasal dia ingatlah aku main handphone bukan jam cakap. Kan? Dia duduk scroll Facebook. Kan? Update sesa pula sedang mendengar khutbah. Oh, selfie sikit. Kan? Orang kacau. Kan? Itu tak insat. Kan? Dia mungkin sukut, dia mungkin tak bercakap tapi dia tak fokus, tak dengar. Kan? Baik. Jadi balik cerita kita syafaat ni tadi. Kan? Al-maqam al-mahmud, kita disuruh minta kepada Allah untuk Nabi SAW. Nampak dah betapa terbaliknya. Betapa terbaliknya. Kita disuruh minta doa kepada Allah supaya Tuhan bagi syafaat tu dekat Nabi. Baru kita dapat syafaat tu di akhirat. Bukan minta syafaat tu lah ni dekat Nabi. Nabi tak pernah kata dalam mana-mana hadis, kalau hampa ada apa masalah, tawas minta dekat aku, nanti aku minta ke Tuhan. Tak pernah. Nabi tak pernah sebut. Kan? Masa Nabi hidup, ya. Masa Nabi hidup, memanglah Nabi boleh doa bagi pihak kita kepada Allah Ta'ala. Dan sahabat radhiyallahu anhu, mereka tahu bahawa Nabi bila dia wafat, putus amalan. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Bila anak Adam mati, dia tak boleh buat amal. Tak boleh buat amal, ya. Kena faham hadis ni. So Mu'tazilah dia pakai hadis ni, betul dia kata apa pahala pun tak sampai dengan orang mati. Tak. Kita boleh doa untuk orang mati, kita boleh sedekah untuk orang mati bagi pihak dia. Kan? Tak boleh buat amal kecuali 3. Maknanya 3 amalan ni dapat pahala macam dia duk buat masa dia hidup. Itu maksud special. Inqata' amalu illa min 3. Ilmun yuntafa'u bih. Orang yang mengajar masa dia hidup dengan ilmu yang bermanfaat, lepas dia mati, selagi ada orang duk amal dengan ilmu dia ajak tu, seolah-olah macam dia duduk mengajar. Walaupun dia dah mati, seolah macam setiap pagi Sabtu dia duduk masuk kelas juga, duduk mengajar. Itu maksud. Maksudnya pahala tu tak berubah. Beza dengan pahala orang sedekah kita lepas kita mati, tak sama. Dengan pahala kita buat sendiri, tak sama. Dengan ingat sama, tak sama. Ya. Okey, Ustaz. Satu orang 40 tahun dia pergi solat masjid. Mak. Orang tua dia sakit, dia tak boleh pergi masjid. Adakah fadilat dia sembahyang di rumah? Sama. Sama dengan Sama. Pasal Nabi sebut apa nama, ditulis baginya pahala seperti dia sihat dan muqim. Jadi dia seolah macam dia sembahyang jemaah sedikit, tak ada berubah. Dia bukan sekadar dapat pahala, Tuhan tulis dia sembahyang jemaah, Tuhan tulis dia main. Maksudnya walaupun dia tak ada dalam masjid, kan, tapi malaikat tulis nama dia ada. Jadi esok di akhirat, dia tengok dalam senarai orang yang hadir sembahyang jemaah, nama dia ada. Dia kata, ya Allah, aku tak main, aku sakit, macam mana nama aku boleh ada? Tuhan kata aku ada. Tu maksud. Bukan sekadar dapat pahala jemaah, dia sah. Jadi ini 3 amalan ni besar fadilat dia. Ilmun yuntafa'u bih, aw sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang berterusan. Dia wakaf, kan, dia buat sungai, buat apa tempat minum air dan sebagainya. Selagi orang manfaat benda tu, seolah-olah macam dia duk bagi sedekah lagi. Tak sama dengan katalah anak dia, sedekah niat pahala untuk bagi kat dia. Tak sama dengan wakaf hak dia sendiri, wakaf masa dia hidup. Jauh beza. Awalan salihun yad'u lah, atau anak salih yang mendoakan dia. Tak sama dengan orang lain doa. Anak salih ni doa untuk dia macam dia doa untuk diri dia sendiri. Anak dia sendiri doa tak sama dengan orang lain doa untuk dia. Kawan dia doa,
best friend dia berdoa untuk dia, tapi anak soleh dia berdoa untuk pak dia, mak dia, seumpama macam mak pak ni duk hidup lagi berdoa dekat diri dia sendiri. Itu maksud inqata amaluhu illa min thalath. 3 amalan ni amalan berterusan, seolah-olah macam dia duk buat. Tapi cucu tak ada lah, setakat anak je. Anak masuk cucu lah. Keturunan. Waladud keturunan. Kalau kita ada sponsor satu orang mengaji kat Mesir lah kata, suruh dia balik jadi ustaz, suruh dia mengajar. Jadi kita yang sponsor ni macam mana? Oh, kita support orang belajar sampai jadi ustaz apa semua, kita dapat pahala. Dan itu termasuk dalam amal jariah lah tu. Amal jariah, dan diharapkan seolah macam kita mengajar dapat pahala. Kan? Itu amal jariah, sedekah yang berterusan. Dia sedekah ada hak tak berterusan, ada hak berterusan. Kan kita sedekah makan dekat orang susah, dia makan dia minum sekali tu habislah. Kan? Tapi sedekah yang berterusan ni dia berterusan faedah dia kepada orang ramai, bukan individu tu saja, tak terhad. Kalau dia letak apa tong ayak untuk orang minum, misalnya apa mesin ayak tu kan, kowe ke apa akan letak kat masjid kan, ada semua orang pakai air minum kan. Itu tak sama dengan dia pi bagi minum dekat orang berandangan seorang, dia suruh ayat bersera sebotol, tak sama kan. Walaupun hak tu ada pahala juga, tapi hak ni selagi kowe tu duk berfungsi, walaupun lepas dia mati dapat pahala kan. Balik kepada cerita kita tadi. Jadi orang mati, amalan dia putus. Nabi-nabi bila dia dah mati, dia tak boleh doa kita macam masa dia hidup. Kan? Jadi memang dia kata Nabi masa hidup, sahabat datang jumpa Nabi, minta Nabi istighfar. Nabi pesan dekat Abu Bakar dengan Umar supaya kalau jumpa Uwais Al-Qarni, minta dia istighfar bagi pihak kamu. Kenapa Nabi tak kata kalau hampa nak ampun dosa, mai aku buat betul tak? Makna jadi sini, hidup itu ada fungsi, jadi illah untuk membolehkan seseorang minta doa. Bukan saja hidup, bahkan mesti hadir. Sebab Nabi suruh minta masa jumpa. Nabi tak kata, kalau boleh minta masa ghaib, minta je lah. Wahai Uwais Al-Qarni, di mana saja engkau berada, tolonglah istighfar untuk pihak kami. Sayyidina Umar cari sampai dia. Itulah. Abu Bakar tak ada jumpa, meninggal kan, yang jumpa Umar kan. Bila Umar jumpa, minta istighfar. Lepas tu bila orang ramai pakat duk mai jumpa dia, minta istighfar, dia pun lari hilangkan diri kan. Sebab dia tak mau jadi famous kan. Dan dia adalah afdalut tabi'in, tabi'in yang paling afdal dari segi ibadah, walaupun dari segi ilmu ialah Sa'id bin Musayyab. Dari sudut kita kata, kalaulah orang mati boleh, dan di antara dalil tak bolehnya orang mati ialah Umar bin Al-Khattab istisqa tawassul dengan doa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dia kata, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyika fatasqina, wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina. Ya Abbas, qum wad'u Allah. Dia kata, ya Allah, dulu kami tawassul dengan nabimu, lalu engkau turunkan hujan. Yang ni kami minta Nabi kamu berdoa masa tak ada hujan, kau turunkan hujan. Sekarang kami minta doa dengan Al-Abbas, paman, bapa saudara Nabi kamu, turunkanlah kami hujan. Lepas tu dia kata dekat Abbas, ya Abbas, bangun dan berdoa. Jadi Al-Abbas bangun dan berdoa, hujan turun. Kalau kita boleh lagi minta doa dekat Nabi hak dah mati sallallahu alaihi wa alihi wasallam, minta je lah, kubur nak sebelah je, bukan susah kan. Daripada minta Uwais Qarni istighfar, baik minta Nabi. Sebab Tuhan kata, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima.
Mereka jadi ayat ni dalil dalam surah Nisa. Kalau mereka buat zalim, buat dosa, mereka datang kepada, lalu mereka mohon ampun, mereka datang kepada kamu wahai Muhammad, dan mereka beristighfar kepada Allah, dan Rasul beristighfar bagi pihak mereka, nescaya mereka dapati Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Betul lah, Nabi boleh istighfar. Kalau boleh istighfar lagi lepas wafat, Nabi tak semua cari Uwais Qarni, kan? Nabi duduk ada dalam kubur, bukan hilang pun, kan? Buat apa susah payah untuk Uwais Qarni mai? Setiap hari pergi kubur Nabi, ya Rasulullah istighfir lana, ya Rasulullah istighfar untuk kami. Tapi tidak ada direkodkan amalan ini dilakukan oleh mana-mana sahabat dengan sanad yang sahih, tidak ada. Kalau ada rekod pun didapati ianya palsu, bukan kata dhaif, bahkan palsu, riwayat palsu. Kan? Jadi tidak ada bukti dalil dari sudut amalan. Itu menunjukkan bahawa ia tidak disyariatkan. Kerana syafaat bukan milik Nabi SAW, tapi dia milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia hanya dianugerahkan kepada orang yang Allah redha. Orang yang Allah redha. Dan di sini kita akan tengok sejumlah ayat-ayat Al-Quran dalil dia. Dalam surah Ar-Rum, surah Az-Zumar, Allah Ta'ala sebut, am ittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Adakah mereka menjadikan selain Allah yang lebih rendah daripada Allah sebagai syufa'a, pemberi syafaat, intermediate, ya? Mediator. Kata olehmu wahai Rasulku kepada mereka, apakah kamu hendak jadikan mereka itu pemberi syafaat walaupun mereka tidak memiliki sesuatu? Itu yang pertama. Pertama sekali, pasal apa kita tak boleh jadikan makhluk ni syafaat? Pasal mereka bukan pemilik, mereka tak memiliki. Orang musyrikin beriktikad syafaat tu milik. Tuhan nafikan, Tuhan kata dia bukan milik. Yang kedua, wala yaqilun, dan mereka tak ada akal, mereka tak tahu pun hang main kubur ada minta ni, dia tak tahu. Orang mati tahu ke? Kita pergi kubur dia, duduk sembang dengan dia, tak tahu. Yang dia tahu kita bagi salam. Lepas tu hang bagi jawab salam. Itulah. Dia nampak lah siapa ziarah dia. Lepas tu kita pergi cerita, cik dah beli kereta, dah beli rumah dah ya, oi. Ni minggu depan cucu ayah nak kahwin. Ni lah gambar tunang dia, tengok. Ingat dia nampak dalam kubur? Tak nampak je. Dia tahu apa? Kalau orang mati tu dia dengar jenuh. Payah kita nak buat kubur tepi jalan tak? Kan? Bising orang mati dalam kubur. Kan? Tu kubur dekat Taman Tun tu ujung tu. Kan dengan MRT lagi. Kan? Dengan kereta lagi. Gegak, kan? Kacau tu. Tak aman orang mati. Jadi bukan dengar apa jadi kat dunia ni. Kecuali hak Tuhan buka sekejap kat dia, itu je. Kan? Sekadar itu sahaja. Setengah orang dia ingat orang mati tu boleh dengar semua benda. Tak. Orang mati asalnya dia tidak mendengar, dia tidak melihat apa-apa kejadian di alam dunia ini. Dia dah putus hubungan dengan alam dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada barzakh, penyekat. Dia tak boleh balik. Ni dia balik ni malam pertama, kedua, ketiga ni jamu dah roti canai, roti jala. Sebab dia dulu hidup cukup suka dah roti jala. Ni kalau malam dia balik tengok apa kat roti jala ni, oi. Seronok. Tu cakap orang dulu, orang mungkin tak tikak dah gitu. Tapi dulu sungguh. Malam, bilang malam hari mati tu cari makanan apa ada suka pula. La ilaha illallah. Sungguh menyukarkan. I'tiqad pelik-pelik. Malam pertama, malam kedua, tiga, malam ketujuh, malam ke-40, malam ke-100. Wala ya'qilun, ni pun tak tahu apa. Lepas tu Tuhan suruh Nabi jawab, qul lillahi syafa'atu jami'a. Kata olehmu hai Rasulku, milik Allah jualah segala syafaat. Ini membungkam
syubhat orang musyrikin. Sebab orang musyrikin i'tiqad berhala mereka, sembahan mereka ada hak di sisi Allah Ta'ala. Tuhan kata tak ada hak. Semua tu milik Tuhan. Lahu mulkus samawati wal ard. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Thumma ilaihi turja'un. Kemudiannya kamu akan dikembalikan. Kamu pun milik dia. Jadi kamu tak boleh. Bukan bermakna bila aku dah angkat satu orang menjadi hamba yang saleh, yang bertakwa di sisi aku, maknanya dia boleh buat suka-suka hati. Dia boleh jadi interceptor, boleh campur urusan pentadbiran alam. No. Jadi orang musyrikin anggap macam malaikat apa ni dia boleh boleh mempengaruhi Tuhan untuk ubah keputusan. Oh no. Bukan macam itu. Bukan macam tu. Sebab tu orang Kristian kan, depa isbat bagi Tuhan mak, tapi tak isbat bagi Tuhan bini. Kan? Saya lah bini nak payah sikit. Pada zaman tu kita tak terbayang macam zaman dah. Zaman dah mungkin orang kata bini kan ada pengaruh yang besar pada suami. Tapi zaman tu tak ada. Bini ni memang dianggap sebagai satu hina kedudukan. Tapi mak power dia kata. Lepas tu orang Katolik, orang Ortodok dia minta dekat Maryam. Dia kata kalau ada mak dia minta takkan nak tolak. Punyalah bangsat. Tuduh Tuhan macam tu. Na'udzubillah min dzalik. Dalam surah Saba Allah Ta'ala kata, قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Kata olehmu, hai Rasulku, serulah mereka yang kamu sangka daripada selain Allah yang sebagai sembahan itu. Tidaklah mereka memiliki walaupun sebesar semut merah halus. Zarrah ni, kena hati-hati bila terjemah. Zarrah, asal bahasa Arab maksud dia ialah semut merah halus itu. Dan dia adalah perumpamaan untuk benda yang kecil. Sebab tu akhirnya bila orang jumpa apa partikel kecil apa semua dia panggil zarrah. Tapi itu bukan asal makna. Asal makna dia semut merah halus. Tidak memiliki walaupun sehalus kepala semut merah halus di langit maupun di bumi, dan tiadalah bagi mereka pada langit dan bumi itu sekutu. Ini Tuhan menafikan sebarang kemungkinan, sebarang syubhat. Pertama, mereka tidak memiliki. Tak milik, jadi macam mana kita nak minta? Yang kedua, mereka tak ada sekutu, tak ada joint share dengan Tuhan. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. Tak ada sharing, tak ada saham dengan Tuhan dalam langit dan bumi ni. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِرٍ. Dan mereka bukan pembantu. Mereka bukan sekretari Tuhan. Bukan setiausaha Tuhan untuk boleh kata dekat Tuhan, yang kena buat ni, yang kena buat ni, yang kena bagi ni kat dia, yang kena, bukan. Bukan menteri bagi Tuhan. Mereka hamba Tuhan. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Yang keempat, syafaat. Selepas Tuhan nafikan 3 perkara ni, tinggal satu lagi syubhat yang memungkinkan untuk berlakunya syirik, syafaat. Jadi Tuhan kata, dan tidak bermanfaat syafaat di sisinya melainkan bagi siapa yang Tuhan izin. So hampa jangan ingat mana-mana makhluk boleh mai serbu aku, mai bagi syafaat. Hampa jangan ingat hampa boleh tarik pegang tangan siapa-siapa mai jumpa aku, orang tu nanti boleh habaq dekat aku, Tuhan masukkan dia dalam syurga. No. Kawan tu kena mai minta izin dekat aku dulu. Nabi SAW nak dapat syafaat uzma, Nabi kena pergi sujud dekat Tuhan. Nabi kena puji Tuhan dulu sampai Tuhan kata, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul tusma' wasal tu'tah washfa' tushaffa'. Lepas tu Nabi kata, fayuhaddu li hadda. Sekali pergi Tuhan bagi kuota. Fayuhaddu li hadda, dihadkan untukku satu had.
Bukan Nabi boleh syafaat semua sekaligus sekali haram. Lepas tu dah cukup kuota yang pertama, pergi lagi sekali minta. Diizinkan dulu, bukannya boleh suka-suka hati. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Ayat ni cerita pasal malaikat. Pasal di antara makhluk Tuhan yang paling banyak disyirikkan dengan Tuhan adalah malaikat. Dan mereka anggap malaikat ni sama ada mereka ni pemilik ataupun sekutu ataupun pembantu Tuhan ataupun syafaat. Jadi empat kemungkinan ni Tuhan nafi. Tuhan kata malaikat tak ada satu pun yang hampa sebut ni. Jadi tak ada wajah untuk malaikat disekutukan dengan aku. Tuhan kata tentang Lata dan Uzza, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tuhan nafikan. Tuhan kata, kamu tak tengok Lata Uzza dan manah yang ketiga? Apakah batut bagi kamu jantan, bagi Tuhan betina? Kamu tak suka anak tina. Tiba-tiba kamu bagi sekutu dekat Tuhan betina tiga-tiga. Lata, Uzza, Manah. Itu adalah pembahagian yang cukup tidak adil. Ia hanyalah nama yang kamu bubuh, kamu dan nenek moyang kamu yang tidak ada bukti daripada Tuhan. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus. Hanya ikut sangkaan dan apa yang disuka oleh nafsu kamu. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Sedangkan telah datang petunjuk daripada Tuhan. Kemudian Tuhan sebut dalam ayat tu, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Apa banyak malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, melainkan setelah diizinkan Allah bagi siapa yang Allah kehendaki dan redha. Di sini datang syarat syafaat yang disebut tadi tu. Syafaat mestilah ada izin dan redha Allah Ta'ala. Ini juga cerita pasal dalam surah Al-Anbiya, juga cerita pasal malaikat. Ini tentang Nabi SAW dalam surah Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'. Muhammad, kamu tak ada benar. Kamu tak memiliki apa-apa kejadian langit dan bumi. Ini turun bila Nabi minta Tuhan laknat sejumlah pembuka orang musyrikin. Di antaranya Safwan bin Umayyah dan lain-lain. Tuhan kata tak boleh Muhammad. Bukan hak kamu nak minta siapa yang kau nak musnah, siapa yang kau nak bagi hidayah. Akhirnya semua Nabi minta laknat ni semua masuk Islam lah. Semua jadi sahabat dia. Bahkan mereka di antara orang yang kuat iman. Walaupun masuk Islam lewat. Jadi Nabi, Tuhan kata laisa laka minal amri syai'. Engkau tak boleh pilih siapa aku nak bagi hidayah, siapa aku tak bagi hidayah. Pak saudara dia tak dapat hidayah. Tiba-tiba kawan yang dia minta supaya dimusnahkan, Tuhan bagi hidayah. Tuhan nak habaq kita, kata dia saja yang milik. Walaupun Muhammad ni hamba dia paling dia sayang, paling dia cinta, tapi dia bukan Tuhan. Dia tak ada sekutu, tak ada share walaupun sebesar zarrah dengan Tuhan. Semua keputusan alam ni mutlak milik Tuhan. Ayat kita dah bahas, mattakhadallahu min walad. Ini juga sama. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idza labtaghu ila dzil 'arsy sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Tuhan kata kalau ada Tuhan selain Allah, pasti mereka semua berebut-rebut nak jadi hamba Tuhan. Tak ada siapa nak mengaku dia Tuhan. Semua hamba sembah ni, hamba-hamba soleh ni, tak ada seorang pun yang mengaku kata dia sekutu Tuhan. Hampa yang dakwah. Maha suci Tuhan lagi maha tinggi daripada apa yang mereka dakwakan. Jadi ini kita kata sejumlah dalil menunjukkan bahawa Allah Ta'ala dengan hujah-hujah dan burhannya telah menyatakan dengan jelas bahawa syirik adalah satu yang tidak mungkin berlaku secara realiti. Ia hanyalah sangkaan pelakunya sahaja dan ia adalah batil, bercanggah dengan hakikat.
Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.